استغفر الله العظيم الذي لا اله الا انت وانا عبدك وانا عليك وعليك المستقيم اعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت الا تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi majlis kita pada malam ini selaku timbalan pengurusi surau. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang berbahagia tuan pengurusi surau kita Al-Khairiyah Haji Adi Hazam, Haji Abu Saleh kita selaku penyelaras majlis untuk program kita malam ini. Seterusnya muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, para tetamu-tetamu Allah yang dijemput hadir pada malam ini. Bila kita berada dalam majlis ilmu, sebenarnya kita berada di dalam Raudhah min Riyadil Jannah, taman surga. Ia adalah majlis Allah, majlis zikrullah. Kita datang menjadi perkara yang tidak boleh dipisahkan dalam pelbagai perjalanan sebagai umat Islam untuk kita mengimani peristiwa ini jemaah sekalian. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, ta'aruf sikit. Nama saya Faridul Firdaus. Tapi motor tu pun dia kira lambat kat tu. Tapi dia kira situ lambat. Sebab dia lupa ada motor berkuasa tinggi. 1250 cc. Lagi kalau datang naik helikopter ke, lagilah. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah ujian iman untuk kita mempercayai bahawa apabila kita hari ini bersandarkan hidup direct dengan Allah SWT, tapi tak apa sejam 10 minit. Uish, laju tu Ustaz. Biasa pun berjam. 2 jam lebih kurang berhenti. Kalau kereta mesti 2 jam lebih, tengok map tu 2 jam 10 minit, jimat sejam. Itu baru menggunakan peralatan makhluk. Kalau kita dok faham apabila Nabi SAW itu peristiwa daripada minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu melalui menunggang borak menggunakan satu kuasa saja, yakni kuasa Allah. Nampak? Jadi malam ni saya nak ambil pendekatan, saya tak nak cerita sangat sirah tu. Kamu sebab kamu bukan hafal pun, bukan cerita pun. Mana Ustaz? Langit berapa ke Ustaz? Langit berapa tadi? Lupa dah kan. Tapi tak apalah, kita sentuh juga. Cuma kita nak cerita ibrah. Ibrah ni apa? Pengajaran yang kita nak pakai dalam hidup kita ni. Boleh tak pengajaran Isra Mi'raj berlaku dalam hidup? Dan sebenarnya jemaah sekalian, memang boleh sangat-sangat.
Kerana apa? Kerana seluruh alam jagat raya ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini asas pada perbahasan peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa yang mana menguji keimanan, menguji kepercayaan. Apatah lagi zaman dulu memang tak adalah teknologi ni, motor tak ada, ketebang tak ada, live stream macam ni pun tak ada. Boleh dengar belakang boleh Jadi malam ni pasti akan membawa kita berada di dalam keadaan yang tidak terikat dengan keadaan. Ini yang pertama. Jadi kita nak tengok sudut pandang di situ je mas sekalian. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi yang pertama kita kena faham peristiwa diperjalankan Isra itu diperjalankan. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Bila sebut maha suci Allah itu perbincangannya adalah akidah tauhid. Sebab itu di sinilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendapat gelar As-Siddiq. Sebab apa? Sebab apabila dikaitkan dengan Allah, sedekah Rasulullah. Pergi mana? Pergi daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dalam tempoh apa? 3/4 malam dah. Dalam tempoh 6 jam lebih. Kalau ikut perjalanan tu makan hari. Dan sekarang tak mustahil berlaku. Kita pergi Mekah berapa jam? Berapa jam? 8 jam. Tengok. Beribu kilometer tu 8 jam sampai. Jadi yang pertama kita nak bawa pengajaran. Saya terus pergi pada pengajaran ni mas sekalian. Biar kita datang, alhamdulillah sambutan bagus. Semangat datang mengimarkan majlis zikrullah, majlis ilmu ni. Yang mana malam malaikat mengembangkan sayap-sayapnya. Dan malam ini adalah ketika waktu ini, saat ini mustajab doa. Terus niatkan doa lah. Niatlah. Ilal Masjidil Aqsa dalam semalaman. Lebih daripada boleh. Sebab Nabi bukan pergi sini. Anak itu bawa lepas salin. Salin nantu perempuan. Baru sehari salin. Sini hospital, mana hospital? Teluk Intan. Baru nak sini. 40 minit je. Daripada Teluk Intan, bayi yang baru katalah duduk 3 hari. Bincang nak pantang dekat mana? Dekat Kuala Lumpur. Bila ditanya, mana bayi yang baru lahir? Terkebir-kebir gitu. Mana mahunya bayi itu nak pergi Kuala Lumpur, tidak? Mestilah dibawa oleh maknya. Dan maknya pun bukannya boleh larat jalan tengah pantang gitu. Mesti dibawa oleh suaminya. Naik pula tengok. Beza-beza kan. Nampak? Kuasa itu semua ada kuasa. Apabila kita hidup ini melihat perjalanan itu mesti dengan kuasa Allah, maka tiada yang mustahil di sisi Allah. Berlaku apa saja perkara yang boleh berlaku dengan kuasa Allah SWT. Itu kena beriman. Tapi jemaah sekalian, peristiwa ini menggugat keimanan umat ketika itu. Walaupun Nabi ada jemaah sekalian, maka ketika itu sebahagian besar mereka berpaling daripada Nabi SAW. Berpaling daripada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab tak terjangkau di akal. Ya kan Nabi pergi Masjidil Aqsa ni malam tadi macam itu ya. Nampak? Jadi di sini nanti ada amalan yang boleh saya kongsikan untuk tuan-tuan jemaah sekalian pakai surah Al-Isra ini untuk jadikan amalan dalam berhadapan dengan kehidupan, insya-Allah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan. Di sini ayat ini jelas menunjukkan bahawa perjalanan Isra wal Mi'raj ini adalah semata-mata Allah nak tunjukkan Allah punya kuasa. Allah kata semata-mata
nak memperlihatkan kepada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha jualah, yang maha mendengar suara kekuasaan, maha lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Jadi kalau di sini kalau kita lihat, yang pertama kita tengok surah Al-Isra. Yang pertama kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hidup kita. Kita dalam perkataan ataupun dalam perbincangan kita tengah susah ataupun tengah sakit ataupun dari satu keadaan nak ke keadaan satu lain. Ya Allah, Maha sucimu ya Allah. Ini amalan ini. Kau perjalankanlah aku daripada sakit kepada sihat. Sihat boleh sihat sendiri, boleh tuan-tuan? Daripada susah kepada senang, bolehkah kita tiba-tiba nak senang sendiri? Tak boleh. Dan yang paling penting, bolehkah tiba-tiba kita nak balik ke akhirat, jumpa Allah masuk syurga dengan diri kita sendiri? Tak boleh. Maka perjalankanlah aku ya Allah daripada susah kepada senang. Kita boleh doa ke anak kita, ya Allah, perjalankanlah anak aku ni Allah daripada dia sedang susah kepada senang. Kita usahalah macam biasa, usahalah kita. Tapi usaha kita itu bersamanya dengan kuasa Allah, yang mana boleh mengatasi segala-gala perkara. Bukan kita berusaha sendiri. Kalau berusaha sendiri, macam tadi, daripada Shah Alam nak sampai sini jalan kaki. Nampak dengan kaki sendiri, jalan dengan kaki sendiri, kau sampai. Itu pun kaki sendiri, kederat tu pun Allah bagi, dengan Allah jua. Tetapi terbatas. Tapi kalau Allah boleh melakukan kekuasaannya itu dengan memperjalankan kita terus. Kalau Nabi SAW dengan buruk, kita, Allah boleh berikan kita akal fikiran untuk mencipta alat-alat, sebagaimana contoh cipta motor, cipta kat terbang. Allah bagi itu dengan Allah tu. Jadi makna kata, di sini kita faham yang pertama, apa sahaja yang mana dikaitkan dengan Allah Subhanahu Taala, di situ membawa kepada kebesaran Allah Subhanahu Taala. Disebut subhanallah ini adalah takdis, yakni mensucikan daripada segala sifat kekurangan. Ini kita kena yakin. Kita tidak boleh ada perkataan membincangkan dalam keadaan begini je mas kan. Aku ni susah, siapa nak tolong aku ni? Perkataan siapa nak tolong aku pun dah salah. Kita kena ubah. Aku ni susah, hanya senyum yang boleh tolong aku adalah Allah melalui. Bila kita ada masalah, di situ kita akan nampak kuasa Allah. Betul tak? Kalau tak ada masalah, tak nampak sangat. Bukti kita cerita tentang sihat dengan sakit. Kalau tengah sakit, nak sebut Allah tu, dia tak rasa dengan Allah tu. Bila dia sakit, ya Allah, sembuhkan aku ya Allah, nak rasa Allah. Kalau dah sihat, ini sihat nampak? Biasalah. Dia kata, tapi dalam perjalanan itu Allah uji Nabi SAW dengan satu keadaan yang sangat susah, yakni kematian. Orang yang Nabi paling sayang, isteri Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha al-kubra. Yang mana sayangnya Nabi kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-kubra ini, seorang isteri yang tak pernah membantah Nabi. Tak pernah. Kita dengar sebab kita dah faham Nabi. Tapi kita kadang-kadang suami isteri, pak suami ni ustaz, belum tentu. Kadang-kadang baru dah start. Atau kadang-kadang semua dalam poket saya ke mama dia. Abang sebelum jadi ustaz ni tahu dah apa buat. Makna kata isteri ni dia melihat, adakah mampu dia melihat suaminya itu dalam posisi yang tinggi. Dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kubra, walaupun ketika itu semua kata Nabi ini masih gila. Dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha
Waktu itu berat ujian Nabi sebab orang yang paling menyokong Nabi Allah ambil dalam perjuangan. Sebab Nabi sedih waktu itu disiksa tahun duka nestapa. Sedih bukan sebab semata-mata kehilangan seorang isteri, tapi kehilangan seorang isteri yang sangat memahami, sangat menyokong perjuangan Nabi. Waktu itu orang tak kenal Nabi, orang tak kenal Islam. Selagi bulan kata apa kerja ni bang buat ni, ya Allah, orang kata abang macam-macam, abang tahu je. Abang keluar, saya orang macam kat abang gila. Bawa ajaran apa orang kata gila. Waktu tu asing. Bermula Islam asing. Badal Islam wa gharibah. Bermula Islam tu asing. Orang pelik dengar tentang nama Allah. Siapa orang pelik Nabi? Siapa Allah? Kalau betul mana? Tunjuk kata. Mana kapi korang tengok. Sampai nanti peristiwa Isra Merah ni, ketika balik daripada Masjid Al-Aqsa, balik sampai ke Masjid Haram, siap tanya. Orang Quraisy kata, kalau betul pergi Masjid Al-Aqsa, berapa tiang Masjid Al-Aqsa? Tengok nakal tak nakal dia pun. Tapi Nabi hebat. Handphone sekarang lah, streaming. Malaikat buat broadcast kat sana. Canggih dah zaman dulu canggih dah. Kita je baru nak merasa ni pun kejap ada je, tak ada je. Tak cukup canggih ni. Kena upgrade. Sekarang zaman milenium ni. Ya, Nabi kata kita sangka Nabi itu mundur lah. Nabi lebih maju peristiwa Allah tunjuk kuasa. Ingat, pegang ayat ni. Kan kita kan nak, ya Allah tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah, betul tak? Tapi pastikan Allah tunjukkan kekuasaan bukan kerana kekuasaan. Innalillah. Dalam peristiwa ini subhanallah, tapi bukan masuk benda buruk, tetapi kesucian takdis. Tapi nak beritahu Allah tunjuk kekuasaannya kepada kekasihnya kerana berlakunya peristiwa yang menduka citakan. Duka cita. Ingat kalau kita berlaku masalah, ingat Nabi pun diuji masalah. Isteri Nabi meninggal, tahun yang sama pak saudara Nabi meninggal, Abu Talib. Abu Talib ni siapa? Itulah yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil sepupu Ali bin Abi Talib itu. Nak balas budi. Tapi nak bagi tahunya, pak saudara Nabi ni consider macam KDN, Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu tak ada siapa boleh kacau Nabi SAW. Walaupun waktu itu ramai nak kacau Nabi, tapi kerana pak saudara Nabi, kena keturunan Nabi SAW, keturunan yang sangat disegani, Abdul Muttalib, pembesar Mekah. Bukan Nabi kau keturunan biasa. Jadi dua perkara ini, dua insan yang sangat memberi kesan dalam hidup Nabi, perjuangan Islam, Allah ambil serentak. Waktu tu Nabi seakan rasa keseorangan. Seakan rasa keseorangan je mas. Benar. Sebenarnya Allah dah perjalankan kepada melalui Nabi SAW. Waktu itu Nabi seakan rasa keseorangan, tetapi Nabi tidak berseorangan, kerana Nabi bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih. Kita juga boleh begitu, kerana kita umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan kita melalui masalah, dan hidup ni memang masalah. Masalah paling besar yang kita akan hadapi dan bakal kita hadapi adalah kematian. Sekaya Ustaz, tak ada nak mikir apa dalam hati. Duduk sini, itu tak payah fikir, ni tak payah fikir, tahu-tahu malam.